Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi diberikan nikmat oleh Allah untuk kita sambung pengajian kita dalam kitab Maqasidus Shaum ataupun Maqasid Puasa. Dan Alhamdulillah kita masuk pada fasal yang keempat, yaitu berkenaan tentang perkara yang perlu dijauhi ketika berpuasa. Baik, jadi dalam kitab ini pengarang yaitu Imam Izzuddin Abdul Salam telah menetapkan ataupun telah memberitahu kepada kita tentang 5 perkara yang perlu untuk kita jauhi sepanjang bulan Ramadan ataupun sepanjang kita berpuasa pada bulan Ramadan. Dan perkara-perkara yang disebutkan ini bukan bermakna perkara yang membatalkan puasa, bukan, ya kan? Jadi nanti kita akan tengok daripada 5 perkara ini ada yang hukum dia harus, maksudnya bolehlah, ataupun ada yang dihukumkan makruh, itu. Dan ada yang orang kata patut untuk dijauhi, makruh tahrim, maksudnya dia boleh menyebabkan kalau kita buat benda tu boleh mendatangkan dosa, kan? Dan kena ingatlah sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bukan bermakna semua 5 perkara ni boleh membatalkan puasa. Bukan bermakna macam tu. Cuma kita akan tengok satu persatu. Baik. Kemudian yang keduanya, selawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik contoh, sebaik-baik ikutan bagi seluruh umat manusia. Baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk kepada perbahasan yang pertama, iaitu tentang perkara yang perlu kita jauhi ketika berpuasa, iaitu yang pertamanya tentang puasa wisal. Mungkin kita tak pernah dengar, kan, puasa wisal. Puasa wisal ni apa dia? Kan, kita tengok dekat sini. Pengertian puasa wisal iaitu seseorang itu berpuasa selama 2 hari atau lebih tanpa berbuka dalam keadaan sengaja, kan? Dalam keadaan sengaja. Ini bererti dia menyambungkan puasanya pada malam, pada waktu malam dalam keadaan tidak makan dan tidak minum. Itu puasa wisal. Contoh, hari ini hari Rabu, kan? Hari Rabu kita puasa. Kemudian nanti malam masuk waktu maghrib, waktu berbuka tu, kan, kita tak berbuka. Kita tak makan, kita tak minum, kita sambung sampai malam. Dan kemudian esok hari Khamis, kan, waktu malam sebelum subuh hari Khamis tu, kita pun tak sahur lah, tak makan, tak minum. Dan kita terus sambung puasa hari ni pada puasa hari esok. Itu nama dia puasa wisal. Waktu berbuka dia tak berbuka, kan, tetapi dia sambung puasa tersebut pada waktu malam. Ini nama dia puasa wisal. Jelas nanti kalau tak jelas nanti boleh tanya. Tentang larangan puasa wisal disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisali fi shaum. Faqala lahu rajulun minal muslimin, innaka tuwasilu ya Rasulullah. Qala wa iyyakum misli wa ayyukum misli inni abitu yud'imuni rabbi wa yasqin." Rasulullah SAW melarang perbuatan al-wisal di dalam puasa. Maka seseorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, "Sesungguhnya kamu sendiri melakukan al-wisal, wahai Rasulullah." Kan? Lelaki ni, seorang sahabat ni, dia bagi tahu, "Wahai Rasulullah, sedangkan engkau melakukan puasa wisal." Rasulullah ni, ini untuk Rasulullah. Untuk Rasulullah, baginda ni, baginda juga telah melakukan puasa
wisal. Itu baginda Nabi, kan? Bukan kita. Maka apabila lelaki tadi bagi tahu, wahai Rasulullah, sedangkan engkau puasa wisal, kenapa kami tak boleh, kan? Kenapa kami ni tak boleh? Maka Rasulullah SAW jawab, siapa dari kalian yang sama sepertiku? Baginda Nabi tanya balik, kalian sama ke macam aku ni? Ya kan? Jadi sahabat ni kedudukan dia tak samalah macam Rasulullah, kan? Dan apa ni orang kata, walaupun sahabat ni mulia, tetapi Rasulullah SAW itu lebih mulia lagi, ya kan? Sesungguhnya aku diberi makan dan minuman oleh Tuhanku semasa aku tidur. Ini. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW, baginda Nabi puasa wisal, baginda Nabi sambung puasa itu pada waktu malam, kan? Pada masa yang sama Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada baginda Nabi Muhammad SAW ketika mana baginda Nabi tidur. Sedangkan kita ni tak sama, kita orang biasa, kan? Kita, ialah kalau sahabat pun ditegah, kita orang biasa lagi lah ditegah untuk melakukan puasa wisal. Okay? Jadi secara kesimpulan dia, berpuasa secara wisal ataupun sambung, ataupun pada waktu malam dia tak makan apa-apa, sambung sehingga keesokan harinya. Ini merupakan satu perbuatan yang disebut sebagai ibadah-ibadah yang khas bagi Rasul. Tengok, maksudnya ibadah tersebut hanyalah khusus untuk para Rasul sahaja, kan? Bukan untuk umat, untuk Rasul sahaja. Maka ini menunjukkan bahawa tidak menjadi kewajipan ke atas kita untuk mengikuti perbuatan tersebut disebabkan larangan yang datang daripada baginda Nabi Muhammad SAW ke atas kita. Dan hukumnya melakukan puasa wisal ini adalah makruh tahrim. Maksudnya makruh tetapi tahrim, maksudnya lebih dekat kepada haram. Kalau kita buat bukan setakat dibenci tetapi boleh mendatangkan dosa, kan? Sampai tahap macam tu. Itu puasa wisal. Jadi ini perkara pertama yang perlu kita jauhi. Kalau dah datang waktu iftar, dah masuk waktu iftar, maka kita pun bukalah puasa, kan? Jangan kita tak makan pada malam ketika mana kita berpuasa tersebut. Pada waktu malam lah, kan? Jadi jelas ini perkara yang pertama yang perlu kita jauhi. Kemudian yang keduanya, perkara kedua yang perlu kita jauhi dalam bulan Ramadan ketika mana kita berpuasa, iaitu berciuman. Ini berciuman ni untuk orang kata suami isteri lah, kan? Suami isteri, suami dengan isteri dia dilarang. Dan berdasarkan riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa huwa sha'im wa ayyukum yamliku irbahu kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamliku irbahu. Maksudnya, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciumku sedangkan baginda Nabi sedang berpuasa. Dan siapalah dalam kalangan kalian yang mampu menahan anggotanya, maksudnya menahan hawa nafsunya, seperti mana kemampuan Rasulullah alaihi wasallam menahan anggotanya, kan? Daripada keterangan hadis tersebut dapat difahami, kan, bahawa hukum bermesraan antara suami isteri secara seksual seperti bercium adalah makruh tahrim atau berdosa. Ini kita sebut tadi, kan, makruh tahrim, berdosa. Jika menggerakkan nafsu tersebut sehingga ada kemungkinan berlaku jima ataupun persetubuhan antara suami dan isteri pada tengah hari bulan Ramadan. Itu yang pertamanya, dihukum makruh tahrim jika boleh menyebabkan adanya berlaku persetubuhan. Kemudian yang kedua, jika ciuman tersebut tidak menggerakkan hawa nafsu, maka hukumnya adalah makruh sahaja, makruh tanzih, makruh, kan, dan tidak berdosa. Tetapi yang lebih baik ialah kita elakkan, kan, kita elakkanlah. Kalau untuk apa ni, nanti contoh ada yang dah berumah tangga, kena ingat, kena tahu benda ni, kan. Lebih baik dielakkan supaya apa, tak terjerumus ke dalam persetubuhan. Kalau dah bersetubuh lelaki suami dengan isteri dia pada tengah hari bulan Ramadan, maka ia boleh dikenakan kafarah. Ini soalan yang pertama untuk hari ini, sebutkan kafarah bagi orang yang melakukan hubungan suami isteri pada tengah hari bulan Ramadan. Apa kafarah dia? Ada tiga
perkara. Ada 3 kafarah. Boleh cari dekat Google ataupun tanya mak ayah atau buka dekat mana-mana kitab. 3 markah. Kan? Itu soalan yang pertama hari ini. Kemudian yang seterusnya, yang ketiga perkara yang perlu kita jauhi ialah berbekam. Berbekam pada tengah hari bulan Ramadan menjadi khilaf. Maksudnya khilaf ni ada perselisihan lah. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Cumanya dalam kalangan para sahabat memang telah dinyatakan tak batal kalau kita berbekam pada bulan Ramadan, tidak batal. Tetapi sebagai kesimpulan dia, berbekam ni dia bagi orang yang ada kekuatan dia tak masalah, boleh. Kan? Cumanya bagi orang yang lepas berbekam dia boleh jadi lemah. Kan? Maksud lemah ni tak ada kekuatan, tak ada tenaga, maka lebih baik dielakkan. Kan? Sebab tu dekat bawah ni disebutkan pendapat yang masyhur adalah jumhur yang tidak makruh berbekam jika tidak membawa kepada kelemahan orang yang berpuasa. Kan? Tidak makruh. Kan? Ini. Tetapi kata Mufti Wilayah Persekutuan Dr. Zulkifli Al-Bakri bila menyebut, saya lebih cenderung kepada pendapat supaya tidak berbekam ketika berpuasa untuk keluar daripada sebarang khilaf. Itu lebih baik macam itulah, lebih baik kita tinggalkan untuk kita keluar daripada perbezaan ulama. Kemudian yang keempat ialah bercelak. Memakai celak sama ada lelaki ataupun perempuan. Kan? Bercelak ni daripada hadis Anas radhiyallahu an, innahu kana yaktahilu wa huwa shaim. Bahwasanya adalah dia, yakni Anas, bercelak padahal ketika itu dia sedang berpuasa. Berdasarkan hadis di atas, pada di sisi mazhab Syafi'i, para ulama mengatakan hukum bercelak bagi orang yang berpuasa adalah harus dan tidak membatalkan puasa. Ini bercelak. Hukum dia harus, boleh dan tidak membatalkan puasa. Samalah macam orang yang pakai contact lens. Kan? Contact lens ni apa nama ni, yang macam biasanya orang yang tak pakai spek mata kan, dia pakai contact lens. Pakai contact lens macam mana? Boleh, tak masalah. Kan? Harus dan tidak membatalkan puasa. Kerana mata bukan termasuk dalam rongga yang terbuka. Tetapi lebih utama menjauhinya. Kan? Lebih utama tak pakailah. Kalau nak bercelak juga tunggu pada waktu malam. Kan? Itu yang keempat. Kemudian yang terakhir, yang kelima. Yang kelima, memasukkan air ke hidung kemudian mengeluarkannya. Ataupun kita sebut sebagai istinsyak. Dan istinsyak sunnah di dalam wuduk. Itu pada asalnya lah. Kan? Hadis Lakit bin Sabah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, asbagil wudu' wa khallil bainal asabi' wa baligh fil istinsyak illa an takuna sha'ima. Sempurnakanlah wudu', gosoklah di celahan jari jemari serta berlebihanlah ketika melakukan istinsyak, melainkan jika kamu berpuasa. Jelas ya? Melainkan jika kamu berpuasa. Hukum berkumur dan juga istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung semasa berwudu adalah disunatkan. Sama ada bagi orang yang berpuasa atau tidak. Hukum dia tetap sunat. Cumanya bagi orang yang berpuasa, mereka dilarang secara makruh untuk mubalaghah ataupun melampau semasa berkumur dan semasa melakukan istinsyak. Okey. Jadi sunnah wuduk ni tetap, hukum dia tetap sunat sama ada kita puasa ataupun tidak. Cumanya dilarang untuk berlebihan. Kan? Hukum dia makruh, kita ni dalam keadaan kita puasa, kita berkumur, kemudian kita istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung secara berlebihan. Maksud berlebihan ni macam mana? Tengok dekat sini kata Imam An-Nawawi, berlebihan mubalaghah semasa berkumur ialah dengan menyampaikan air ke pangkal tekak dan memusing-musingkan air padanya. Ini kan biasanya apa nama ni, berlebihan ni
kita masukkan air ke dalam mulut kita waktu berkumur time wuduk tu, dan kita masukkan air tu ke pangkal tekak, kan? Bukan setakat masuk ke hujung lidah tu je, dia masuk sampai ke pangkal tekak, kemudian kita pusing-pusing air padanya sambil bunyi kerek, bunyi macam tu, kerek, kan? Ini tak ada air lah. Kalau ada air dia bunyi macam air menggelegak tu lah, kan? Itu nama dia berlebihan. Dan semasa istinsyak, iaitu ketika mana masukkan air ke dalam hidung, dengan menyampaikan air kepada bahagian khaysum. Bahagian khaysum ni pangkal hidung yang dekat dengan mata tu, dekat tengah-tengah mata, itu nama dia khaysum, kan? Itu nama dia berlebihan. Jadi jangan sampai waktu kita wuduk kita berkumur secara berlebihan, dan jangan sampai kita memasukkan air ke dalam hidung itu secara berlebihan, kan? Okey, jadi itu hukum istinsyak, dan sepatutnya kita jauhilah secara berlebihan tu. Kalau sekadar biasa sahaja itu tak masalah, kan? Diperbolehkan dan hukum dia tetap sunat. Kemudian yang terakhir sekali, soalan yang kedua untuk hari ini. Tadi berapa markah tadi? Tadi 3, kan? Soalan yang pertama. Yang ni 2 markah. Soalan yang kedua 2 markah. Apa dia? Iaitu sebutkan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ada berapa? Sebutkan semuanya. Boleh buka dekat kitab, boleh tanya dekat ibu bapa ataupun adik-beradik yang lain, ataupun carilah dekat Google dan pastikan jawapan tu daripada sumber yang betul lah, kan? Jadi total hari ini ada 2 soalan, ada 5 markah, kan? Jadi setakat itu sahaja. Nanti kalau ada pertanyaan boleh tanya balik dekat ustaz. Kita insya-Allah jumpa lagi esok pada bab yang seterusnya, fasal yang ke-5. Fasal yang ke-5 berkenaan tentang malam Lailatul Qadar. Jadi mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mengisi bulan Ramadan ini dengan perkara-perkara bermanfaat, dan sama-sama kita berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita kefahaman, dan kita diberikan ilmu dan juga waktu yang bermanfaat, perkara-perkara yang barakah, kan? Jadi sekadar itu sahaja. InsyaAllah kita jumpa lagi pada esok hari. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa liwalidina wa liwalidikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.